Selamat sejahtera, saya Li Qingyi, metrik nombor 281297. Hari ini ingin membentangkan faktor yang mempengaruhi pelajar Universiti Utara yang melakukan kerja sambilan. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan data yang diperoleh melalui borang soal selidik serta temu bual mematuhi objektif-objektif yang ditetapkan dalam kajian ini, iaitu objektif pertama, profil demografik pelajar yang melakukan kerja sambilan di UUM. Objektif kedua ialah kesan yang diperoleh daripada tindakan pelajar UUM dalam memilih kerja sambilan, serta objektif ketiga iaitu hubungan antara organisasi yang memberi dorongan kepada responden untuk melakukan kerja sambilan. Berdasarkan data yang diperoleh, kebanyakan responden adalah lelaki, iaitu sebanyak 55% responden yang sokong, dan diikuti adalah jantina perempuan, iaitu sebanyak 45% responden yang sokong. Daripada jumlah responden 44 orang, terdapat 52% adalah bangsa Melayu, diikuti adalah 39% adalah bangsa Cina. Yang ketiga tertinggi adalah 5% iaitu lain-lain. Akhir sekali terdapat 4% responden adalah bangsa India. Daripada 44 responden, terdapat 57 responden adalah berumur 23, diikuti adalah berumur 22 iaitu sebanyak 18% responden yang disokong. Nombor 3 tertinggi adalah berumur 24 iaitu sebanyak 11%. Berumur 20 dan berumur 28 masing-masing terdapat 5% responden yang disokong. Akhir sekali, berumur 21 dan berumur 25 hanya 2% responden berumur 21 dan berumur 25. Semester 6 mempunyai bilangan responden yang paling tinggi iaitu sebanyak 68%, diikuti dengan semester 4 terdapat 16% sahaja. Selain itu, semester 2, semester 8 dan semester 3 masing-masing terdapat 5% responden. Akhir sekali, bilangan responden yang paling sikit adalah berasal daripada semester 3 iaitu sebanyak 2% sahaja. Raja ini merupakan raja yang berkaitan dengan Kolej Pengajian Responden. Kebanyakan responden yang berasal daripada Kolej Pengajian iaitu COB terdapat sebanyak 70%. Diikuti dengan Kolej Sastra dan Sains iaitu sebanyak 18%. Akhir sekali, bilangan pelajar atau bilangan responden yang paling sedikit adalah Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa iaitu sebanyak 11% sahaja. Terdapat 27% responden yang menduduki Inasis Petronas, diikuti dengan 18% menduduki Inasis Sandabi. Bilangan pelajar yang ketiga tinggi adalah Bank Rakyat, Inasis Bank Rakyat iaitu sebanyak 11% responden, diikuti dengan Inasis Grant iaitu sebanyak 9% responden. Inasis Tradewing dan Inasis YAB masing-masing mempunyai 7% responden, manakala Inasis Proton dan Inasis Mas masing-masing terdapat 5% responden. Inasis BSN, Inasis MISC, Inasis TM, Inasis SME Bank dan Inasis Bank Muamalat masing-masing terdapat 2% responden sahaja. Terdapat 26% responden yang berasal daripada negeri Pulau Pinang. Yang kedua tertinggi adalah 15% iaitu berasal daripada Kedah. Bilangan responden yang paling tinggi ketiga adalah daripada negeri Kelantan iaitu sebanyak 20%. Negeri Perak sama juga dengan negeri Kelantan iaitu terdapat 12% responden. Negeri Sembilan dan negeri Terengganu masing-masing terdapat 9% responden. Johor dan Sabah terdapat 6% dan akhir sekali negeri Sembilan dan Pahang terdapat 3% responden. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 43% responden mempunyai bilangan ahli keluarga adalah sebanyak 5 orang, diikuti dengan 18% iaitu sebanyak bilangan ahli keluarga terdapat 6 orang. Nombor 3 tertinggi adalah 16% iaitu bilangan ahli keluarga mempunyai 4 ahli. Terdapat 9% responden yang mempunyai 7 ahli keluarga, diikuti dengan 7% iaitu terdapat 8 ahli keluarga. Paling sedikit adalah 2% iaitu bilangan ahli keluarga 11 orang dan 5% iaitu bilangan ahli keluarga mempunyai 10 orang. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan kerja sambilan. Yang pertama ialah terdapat 75% responden yang sokong. Mereka melakukan kerja sambilan disebabkan oleh menghadapi masalah kewangan. Diikuti dengan 66% responden yang sokong iaitu mereka bertujuan untuk menimbulkan pengalaman dan pembelajaran. Faktor ketiga yang paling tinggi mempengaruhi pelajar melakukan kerja sambilan adalah keinginan, iaitu sebanyak 55% responden yang sokong, diikuti dengan untuk pengembangan keterampilan iaitu sebanyak 32% responden sokong. Akhir sekali adalah masalah banyak iaitu terdapat 23% responden yang sokong. Terdapat sebanyak 45% responden yang memilih makanan dan perkhidmatan sebagai kerja sambilan, diikuti dengan 16% iaitu menjadi perkhidmatan yang melakukan kerja sambilan sebagai perkhidmatan penghantaran. Seterusnya, kerja bebas dan pendidikan terdapat 11% responden. Terdapat 9% responden yang bekerja di kedai runcit. Terdapat 5% responden yang memilih
perkhidmatan pelanggan sebagai kerja sambilan. Akhir sekali, hanya terdapat 2% responden yang melakukan kerja pemandu dan pengangkutan serta penjagaan anak. Waktu bekerja setiap minggu terdapat 27% masing-masing daripada 1 hingga 5 jam dan 6 hingga 10 jam, iaitu bermakna responden melakukan kerja sambilan seminggu antara 1 jam hingga 5 jam atau 6 jam hingga 10 jam. Seterusnya, kedua tertinggi tempoh bekerja setiap minggu adalah 16 jam hingga 20 jam, iaitu sebanyak 20%. Nombor 3 tertinggi adalah terdapat 14% responden yang menyokong, iaitu mereka bekerja 11 hingga 15 jam seminggu. Seterusnya, 21 hingga 25 jam dan lebih daripada 3 jam terdapat 5% responden sahaja. Hanya terdapat 2% responden yang melakukan kerja 26 hingga 30 jam seminggu. Dari segi pendapatan, sebanyak 25% responden mendapati RM151 hingga RM300 sebulan, diikuti dengan 20% iaitu mendapat RM150 ke bawah. Nombor 3 tertinggi adalah terdapat 16% responden yang sokong, iaitu pendapatan bulanan mereka adalah RM300 ringgit hingga RM450 ringgit dan RM445 ringgit hingga RM600. Terdapat 14% responden menyatakan bahawa pendapatan bulanan mereka adalah sebanyak RM750 ke atas. Paling sedikit adalah 9% responden yang sokong atau menyatakan bahawa pendapatan bulanan mereka adalah sebanyak RM601 hingga RM750. Bagi mencapai objektif yang ketiga, iaitu hubungan antara organisasi yang memberi dorongan kepada responden untuk melakukan kerja sambilan, pengkaji telah tanya soalan yang berkaitan, adakah pentadbiran UUM memberi pengantangan dalam menggalakkan pelajar melakukan kerja sambilan. Daripada 52% menyatakan bahawa pentadbiran UUM tidak menggalakkan pelajar atau tidak campur tangan dalam menggalakkan pelajar melakukan kerja sambilan, dan terdapat 48% menyatakan bahawa pentadbiran UUM ada campur tangan bagi menggalakkan pelajar melakukan kerja sambilan. Terdapat 5 kaedah pentadbiran UUM untuk membantukan pelajar yang ingin melakukan kerja sambilan. Yang pertama adalah ceramah. Terdapat 41% responden yang menyokong, diikuti dengan kerjasama dengan perniagaan tempatan. Terdapat 32% responden yang sokong. Kaedah penjadualan kelas yang fleksibel dengan program latihan amali dan pendidikan koperasi, masing-masing terdapat 20% responden sokong. Akhir sekali, pihak pentadbiran juga menyediakan insentif kewangan untuk membantu pelajar yang melakukan kerja sambilan, iaitu sebanyak 14% responden yang sokong. Pengkaji juga bertanya soalan yang berkaitan dengan adakah kelab atau persatuan yang berkaitan dengan menggalakkan pelajar melakukan kerja sambilan. Terdapat 52% responden menyatakan ya, terdapat kelab atau persatuan yang berkaitan dengan menggalakkan pelajar melakukan kerja sambilan. Manakala terdapat 48% responden yang menyatakan tiada kelab dan persatuan tersebut. Selain itu, pengkaji juga bertanya soalan yang berkaitan, adakah organisasi memberi sumbangan kepada pelajar yang ingin melakukan kerja sambilan. Daripada 55% responden menyatakan bahawa tiada sumbangan daripada organisasi, dan terdapat 45% responden menyatakan organisasi telah memberi sumbangan kepada pelajar yang ingin melakukan kerja sambilan. Daripada 45% responden yang bersetuju menyatakan bahawa organisasi memberi sumbangan berdasarkan 4 kaedah, iaitu program latihan amali dan pendidikan kooperasi, ceramah, insentif kewangan dan menawarkan offer letter kepada pelajar. Terdapat 63% responden yang sokong organisasi memberi sumbangan melalui program latihan amali dan pendidikan kooperasi. Kedua tertinggi adalah terdapat 53%, iaitu ceramah dan insentif kewangan. Akhir sekali, terdapat 42% yang sokong, iaitu organisasi telah menawarkan offer letter kepada pelajar. Dalam penemuan kajian, pengkaji akan menerangkan rumusan daripada semua data yang diperoleh. Bagi demografi pelajar, terdapat responden yang paling banyak adalah daripada semester 6, iaitu sebanyak 68%, dan berdasarkan daripada kolej perniagaan, iaitu 70%, dan ahli keluarga mereka sebanyak 4 ahli. Bagi objektif yang kedua, iaitu kesan yang diperoleh daripada pelajar yang memilih kerja sambilan, faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan kerja sambilan, terdapat 2 faktor yang tertinggi, iaitu masalah kewangan, terdapat 75%, dan menimbulkan pengalaman dan pembelajaran, iaitu sebanyak 66%. Diikuti kaedah yang memperoleh kerja, terdapat paling tinggi adalah rakan yang memperkenalkan kerja, iaitu sebanyak 64%. Kebanyakan responden melakukan kerja, memilih jenis kerja adalah makanan dan perkhidmatan, iaitu sebanyak 45%. Waktu bekerja yang paling minggu bagi responden adalah 1 hingga 5 jam dan 6 hingga 10 jam, iaitu terdapat 27% responden yang sokong. Pendapatan bulanan mereka yang paling tinggi adalah RM151 hingga RM300, iaitu disokong oleh 25%. Kebanyakan responden yang bekerja di dalam kampus dan pemilihan kerja sambilan tidak mempengaruhi pembelajaran mereka. Bagi objektif 3, pihak pentadbiran UUM tidak menggalakkan pelajar melakukan kerja sambilan. Ini dibuktikan terdapat
52% responden yang sokong. Seterusnya, terdapat juga kelab atau persatuan yang berkaitan dengan kerja sambilan di dalam Universiti Utara Malaysia, iaitu disokong oleh 52%. Akhir sekali, terdapat 55% responden yang menyatakan tiada sumbangan daripada organisasi diorang membantu pelajar dalam yang ingin memilih kerja sambil melakukan kerja sambilan. Dalam bab 5, pengkaji akan menerangkan implikasi dasar dan ramalan. Implikasi dasar, pengkaji telah mencadangkan pihak pentadbiran UUM boleh mengadakan program Food Bank Malaysia, iaitu menyediakan makanan rawat kepada pelajar yang menghadapi masalah kewangan. Hal ini demikian kerana kaedah ini boleh mengurangkan beban atau mengurangkan kos sara hidup pelajar. Seterusnya, sokongan dan panduan daripada pihak pentadbiran UUM adalah penting bagi pelajar yang ingin melakukan kerja sambilan. Hal ini demikian kerana sokongan dan panduan daripada UUM membantu pelajar mengimbangkan pelajaran dengan kerja sambilan. Dengan ini, pentadbiran UUM boleh mengeluarkan buku panduan serta mengajar pelajar yang ingin melakukan kerja sambilan bagaimana kaedah yang menulis CV atau kaedah buat temubal. Akhir sekali, pihak pentadbiran UUM juga boleh menyesuaikan polisi dan prosedur ikut keadaan terkini. Hal ini demikian perubahan trend pada masa kini menyebabkan polisi dan prosedur lama tidak dapat mematuhi keperluan dan kehendak pelajar. Namun begitu, pihak pentadbiran UUM perlulah menyesuaikan polisi dan prosedur bagi pelajar. Seperti pihak pentadbiran UUM boleh mengadakan peraturan yang berkaitan dengan pelajar harus bekerja sebanyak 30 jam dalam seminggu sahaja. Cadangan pengaji adalah menggalakkan pihak pentadbiran UUM melaksanakan program Food Bank University dan mengadakan sokongan dan panduan kepada pelajar yang ingin melakukan kerja sambil. Dalam kajian ini, pengkaji juga menghadapi pelbagai kekangan kajian. Yang pertama adalah kekangan manusia. Hal ini demikian kerana sesetengah pelajar enggan menjawab borang soal selidik, serta pengkaji susah nak mendapat pelajar yang memenuhi ada dalam keadaan yang melakukan kerja sambilan serta sebagai pelajar UUM. Seterusnya, pengkaji juga menghadapi kekangan kajian, iaitu kekangan masa. Pilihan masa adalah penting dalam kajian ini. Jika tidak membuat pengagihan yang baik, pengkaji haruslah tidak dapat siap kerja dengan baik. Dalam saranan, pengkaji harap jumlah sampel kajian boleh mendapatkan lebih banyak supaya data yang diperoleh adalah lebih tepat dan boleh menunjukkan keadaan sebenar. Seterusnya, pengkaji juga harap mengadakan masa yang lebih panjang dalam kajian ini supaya pengkaji boleh mengadakan lebih masa atau mengadakan masa yang lebih panjang untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Kesimpulannya, kajian ini telah berjaya dijalankan melalui borang soal selidik dan mendapatkan data dan maklumat yang berkaitan dengan objektif kajian. Pengkaji telah menganalisis dapatan kajian ini dan mendapat bahawa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pelajar UUM melakukan kerja sambilan, iaitu masalah kewangan dan untuk menimbalkan pengalaman dan pembelajaran. Seterusnya, kewujudan jurang kajian dengan kajian lepas, iaitu kajian ini memerhatikan masalah dan atau kekangan pelajar yang menghadapi semasa melakukan kerja sambilan. Pengkaji juga memberi pelbagai cadangan kepada pihak pentadbiran UUM untuk mengurangkan masalah yang telah ditimbulkan. Pengkaji berharap cadangan yang diberi iaitu mengadakan program Food Bank University, memberi sokongan dan bantuan dan menyesuaikan polisi dan prosedur yang berkaitan dengan kerja sambilan adalah berkesan untuk mengurangkan masalah tersebut. Sekian, terima kasih.